Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini, pada hari Khamis, untuk sama-sama kita melihat kepada surah Al-Qasas, sambungan daripada halaman 385 semalam, dan hari ini kita sudah pun ingin menyambung kepada kisah Nabi Musa pada musim yang ketiga, yang penuh dengan penerangan, penuh dengan butiran yang mendebarkan, dan dalam masa yang sama ia menjelaskan betapa Allah ini adalah amat-amat benar janjinya. Dan pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazul sihat ya. Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Ya. Kita nak menyambung kisah Nabi Ya, Musa betul. Ustaz hari Betul. ini ya. Macam mana perasaan Ustaz dengan surah Al-Qasas pula Itulah kali ini? rasa macam baru je surah An-Naml, kan tak sempat lagi nak apa, tak puas lagi lah. Ya, betul. Dah masuk Al-Qasas, laju sap begitu je Ustaz ya. Subhanallah. Dan harapnya kita dapat pada bulan Ramadan nanti ya, kita dapatlah baca, kalau imam baca ataupun kalau kita tahajud ke baca Quran ke Ustaz ya, kita dapat sedikit apa kefahaman ya. Kalau tahun lepas 10 juzuk, ini 20, tapi kita tak ada rehat katanya ya, tak ada rehat, kita akan terus ala tul ya, insya-Allah. Ramadan Ramadan. Itu Ramadan terakhir kita di Quran Time. Quran Time. Allahu Ya. Akbar. Jadi kita doakan agar kita buat yang terbaik, buat persediaan terbaik. Kalau orang dahulu 6 bulan sebelum Ramadan Ustaz ya. Jadi kita ni ada lebih kurang 3 bulan. Betul, Kita doakan Ramadan kali ini lebih bermakna. Amin, ya. Pastikan bacaan kita lebih baik daripada tahun lepas, kefahaman kita, dan ianya tak pasti Ustaz ya, sama ada dapat lagi menuju ke Ramadan yang akan datang. Mari sama-sama kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma, dan tambahan doa Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lihat apakah sinopsis bagi halaman 386. Bermula daripada ayat yang ke-6, Allah meneguhkan Nabi Musa alaihi salam menentang ataupun berhadapan dengan Firaun, Haman dan juga tentera-tenteranya, dan seterusnya kita akan lihat ayat 7 hingga 13, babak-babak bagaimana Nabi Musa dibuang ataupun diletakkan ya, lebih tepatnya diletakkan di laut ataupun sungai Nil setelah kelahirannya, penyusuan dan khabar gembira tentang kenabian Nabi Musa alaihi salam. Mari sama-sama kita mulakan dengan bacaan 6 ayat 6 hingga 10 daripada surah Al-Qasas, surah yang ke-28, dipimpin Al-Fadil Ustaz Tarmizi. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat, sahabat Al-Quran, alhamdulillah kita memasuki surah Al-Qasas pada hari ini, di juzuk yang ke-20. Allahu Akbar. Surah Al-Qasas, surah yang ke-28 Ustaz ya. Ya. Jadi 114 surah, 28 dah kita masuk hari ini. Berbaki lagi. Betul. Nampak banyak bakinya, tapi 10 juzuk. Pendek-pendek saja ayat ini, dan 10 juzuk saja baki. Dan kita akan bergerak lebih laju lagi ya. Mudah-mudahan jadi kita mudah-mudahan kita senantiasa beriringan dengan Al-Quran, kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita mulakan bacaan kita pada hari ini dengan ayat 6 hingga ayat yang ke-10. Seperti biasa saya nak mulakan dengan murattal Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 6 hingga 10. Terima kasih Ustaz ya. Sebentar tadi. Apa khabar Ustaz? Okey. Jadi apabila kita membaca ayat ini tadi, kita menyambung kepada kisah ya, apa yang kita lihat pada hari semalam. Apabila Allah menyatakan pada ayat yang ke-5 bahawa Allah ingin memberikan anugerah kepada siapa? Mereka yang ditindas ya. Namun alladhi nastud'ifu fil ard, pada ayat 5 semalam yang kita baca, wa naj'alahum, dan kami menjadikan mereka sebagai pemimpin ya, sebagai imam, dan mereka itu mewarisi kepada
kerajaan Firaun, ya. Maksudnya ialah mereka menjadi pemimpin yang akan memimpin umat, ya, daripada apa yang Allah kurniakan. Maka apakah yang berlaku sebenarnya? Ayat yang ke-6, wa numakkina lahum fil ard, kami teguhkan kedudukan mereka. Siapa mereka? Nabi Musa dan juga Bani Israel. Wa nuriya Firaun, dan kami nak menampakkan, nak memperlihatkan kepada tiga, ya. Satu Firaun, yang kedua adalah Haman, dan yang ketiganya adalah junud, kepada tentera-tenteranya, pasukannya, minhum, daripada kalangan mereka, makanu yahzarun, apa yang mereka takutkan, apa yang mereka hati-hatikan selama ini. Jadi ini adalah satu perkara yang kita boleh faham, Ustaz, ya. Yes, Ustaz. Selama ini Firaun memang takut sangat. Ya, takut sangat kuasanya akan diganti ataupun dikacau. Haman ini siapa? Penasihat. Ya, penasihat kepada Firaun, dan junud ini adalah tentera-tentera yang bersekongkol bersatu dengan Firaun. Pasal kalau tidak mereka akan hilang pangkat dan juga sumber-sumber yang mereka ada. Jadi apakah yang mereka buat selama ini, ya, kalau kita tengok sejarah dan kita lihat kepada surah-surah sebelum ini, mereka menindas kepada Bani Israel. Ya, Nabi Yusuf pernah masuk, ya, ke Mesir. Kalau kita tengok pada surah 12, surah Yusuf, 400 tahun selepas itu Yusuf adalah Bani Israel, ya, Yahudi, kemudian menjadi pemimpin, tetapi akhirnya mereka ditindas, ya, keturunan mereka ditindas bila Nabi Yaqub membawa orang-orang ataupun Bani Israel ke sana, ke Mesir, tetapi daripada atas mereka jatuh ditindas oleh Firaun, Haman dan juga wajunudahuma, ya, iaitu pasukan mereka. Jadi apa yang kita boleh belajar di sini? Yang kita boleh belajar, kalau kita lihat bahawa sejarah Mesir ini, kalau kita tengok sejarah, Ustaz, ya, sejarah Mesir, Nabi Ibrahim pernah membawa Sarah, ya, Sarah pada waktu itu isterinya, dan pemimpin pada waktu itu dia kata kalau boleh dia nak ambil Sarah. Dia nak jadikan sebagai gundik, maksudnya dia nak membuat kezaliman. Jadi Nabi Ibrahim kata ini tidak mungkin berlaku, ya. Jadi dia mendoakan agar generasi seterusnya itu dipelihara menjadi orang yang beriman, dan ia dibuktikan dengan kehadiran Allah, kabulkan dengan Nabi Yusuf kembali, ya, tetapi jatuh juga Bani Israel. Kemudian datang pula Nabi Musa, ya, dengan mesej keimanan. Jadi Bani Israel adalah orang yang beriman kepada Allah, walaupun adalah yang buat perangai dan sebagainya, tetapi itulah yang ingin diselamatkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Nak menceritakan kepada kita bahawa walaupun Firaun ini takut ada sesuatu yang kacau, dengan cara apa? Dia membunuh kepada anak-anak lelaki yang lahir. Tetapi kelebihan pada waktu itu menurut Hamka, Ustaz, ya, dia cerita bahawa orang tak perasan ibu Musa mengandung. Masya-Allah. Itu satu cara Allah memelihara. Dan lebih daripada itu, bagaimana Allah memelihara Nabi Musa agar hidup, ya, pasal mereka takut sangat ada orang yang akan lelaki Bani Israel besar dan akan kacau. Tetapi ayat 7 hingga ayat 13 ini yang kita baca dah sebahagiannya menceritakan bagaimana babak Allah meneguhkan. Wa numakkina lahum, itu fil ard, itu adalah takdir yang penuh dengan perincian, dan semua itu adalah datang daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah antara perkara pertama? Wa auhayna, dan kami mewahyukan kepada ibu Musa, ya. Dan wahyu ini bukanlah wahyu untuk jadi nabi, Ustaz, ya. Wahyu ini adalah ilham kepada ibu Musa, an ardi'ih, ya, ketika mereka ni tentera-tentera mencari siapa yang mengandung, siapa bila akan bersalin, anak lelaki bom buang, bunuh. Betul. Ya, anak perempuan okey. Jadi pada waktu itu mereka tak perasan ibu Musa, ya, dan bila lahir memang confirm lah, Ustaz. Betul. Biasanya aktiviti pertama bila lahir ialah baby menyusu, menangis dulu, Ustaz, okey, sebelum dia menyusu, ya. Pasal menangis itu nanti akan ada orang dengar. Betul, ya, maka kena menyusu. Yeah. Dan banyak aktiviti yang boleh dibuat oleh ibu Musa ni. Mungkin boleh bawa larikan, ya, boleh letak selimut, tutup berbunyi, ya, letak dalam bilik. Tetapi Allah memberikan satu arahan, iaitu ardi'i, iaitu menyusukan. Masya-Allah, menyusukan, ya. Nampak macam alah ini kecil saja, tapi sebenarnya cara nak senyapkan baby ialah susu. Ya, susu. Tetapi ia bukan sekadar nak senyapkan, ada lagi babak-babak penting di hujung muka surat ini nanti yang kita akan belajar macam mana Allah menyusun. Jadi bila diberikan wahyu itu dalam keadaan ibu Musa sedang dalam keadaan galau, sedang keadaan cemas, pasal memang confirm anak lelaki, dan kalau anak ni mengek dia, ya, terdengar oleh tentera-tentera yang sedang round di seluruh Mesir itu, habis, ya. Fa idza khifti, ya, apabila
tetapi jika kamu khawatir alaihi kepadanya, maka hanyutkanlah fil yammi wala takhafi wala tahzani. Iaitu bila kamu takut, jika kamu takut, apabila kamu takut, maka Allah sebutkan yang kedua apa yang kena buat, sila hanyutkan. Lebih kurang letak dalam bakul tersebut, letakkan fil yam. Yam ini adalah satu sungai yang luas, iaitu sungai Nil pada waktu itu. Maka bagi seorang ibu yang normal, masya-Allah, dia tak buat begitu. Betul, Ustaz. Walau macam mana pun tak nak buat, tapi dalam masa yang sama dia tahu bahawa sikit lagi anaknya kena bunuh. Maka disebabkan apa? Disebabkan keimanan. Itu poinnya Ustaz ya. Keimanan, maka Nabi Ibu Musa mendapat ilham untuk menyusukan, buat. Bila dapat rasa takut tersebut, Allah timbulkan ilham untuk fa'alqi, untuk hanyutkan fil yam, maka Ibu Musa buat juga. Ya, kalau katakan siapa-siapa suruh anak dia, suruh ke mak masukkanlah dalam dalam bakul, rasanya tak buat. Betul. Siapa-siapa bagi tips untuk selamatkan, letak kat bakul tu pun nak bagaimana? Silap-silap ibunya yang membenamkan anak dia tersebut ke dalam yam ataupun sungai ini, akhirnya mati ataupun meninggal. Jadi dalam keadaan itu Allah memujuk, wala takhafi, jangan bimbang, wala tahzani, inna raduhu ilaik. Ya, Allah berjanji kami akan kembalikannya kepadamu. Ini satu ilham, keyakinan dalam diri. Ya, bila dapat idea tersebut, ilham tersebut, Allah menyatakan kami akan kembalikan dan kami akan menjadikannya minal mursalin. Ada dua maksud kat sini. Satu, kami akan jadikan dia di kalangan para rasul. Satu lagi maklumat ialah kami akan jadikan dia di kalangan orang yang dihantar. Mursalin ni dihantar. Dihantar tu ke mana? Hantarlah tempat yang tak payahlah tahu. Subhanallah. Tak payah tahu. Kalau selalu tahu, istana Firaun, lagilah mak dia bimbang kan, lagilah tepuk kepala, ya Allah macam mana. Tapi Allah kata mursalin. That's it. Itu sahaja. Maka ayat yang ke-8 ya, faltaqatahu ya, terus saja kamera daripada rumah ibu Nabi Musa itu terus pergi kepada kat mana basket itu, iaitu pergi ke istana. Ya salam. Sampai ke sana. Tempat yang mencari anak lelaki untuk dibunuh. Mencari anak lelaki. Itu yang dihantar dia. Pasal memang sungai itu pun milik Firaun kan. Jadi pada waktu itu keluarga Firaun mengutipnya, memungutnya, liyakuna lahum aduwan wa hazana, ya, agar dia Nabi Musa akan menjadi musuh dan kesedihan kepada mereka. Memang Allah dah rancang dah. Masya-Allah. Akan sampai ke situ. Inilah sumber pemusuhan dan juga kesedihan bagi seluruh istana ini, ya. Tapi mereka tak perasan, mereka tak tahu, inna fir'aun wa haman wa junudahuma kanu khati'in. Mereka itu Firaun, Haman dan juga tentera-tentera keduanya itu adalah orang yang bersalah. Jadi orang yang bersalah ini, satu ialah dia tersilap penilaian. Dia ingatkan bila katakan selepas ini mereka ambil ke, tak apalah, seorang baby je kan, banyak-banyak kita dah bunuh ni, takkan seorang ni boleh kacau kita. Betul. Rupanya mereka adalah orang yang tersilap. Mengapa tersilap? Kerana mereka memang orang yang suka buat silap, suka melawan, suka menindas kepada orang lain. Jadi pasal dah biasa tersilap, Allah tidak mahu memimpin mereka untuk membuat keputusan yang betul. Sehingga kan mereka tersilap satu perkara, membenarkan seorang baby, seorang bayi yang tak ada apa pun, kan, rasa tak kacau kita kot. Rupa-rupanya ini adalah rahsia bagaimana Allah menyusun perkara-perkara tersebut. Apakah yang berlaku yang Allah campakkan kepada individu di istana itu? Kita baca ayat 9 sekali lagi. Ini adalah turning point, bagaimana seorang bayi lelaki yang sepatutnya dibunuh tetapi ia selamat di sebuah istana maharaja ataupun raja yang zalim. Silakan Ustaz. Subhanallah, ini ayat 9 ni dialog isteri Firaun, Ustaz. Betul. Baik, mari kita baca ayat yang ke-9 sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li wa lak لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا عسى
Sadaqallahul azim. Surah Al-Nazim. Isteri Firaun berkata, bayi itu adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu, janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita, mari kita ambilnya menjadi anak angkat, sedang mereka tidak menyedarinya. Rupa-rupanya perkataan ini memberi perubahan Ustaz ya, bagaimana Allah menyusun, tuan-tuan sekalian. Dan perkataan ini pernah diucapkan oleh siapa? Al-Aziz di dalam istana. Betul. Pada surah Yusuf. Betul sah. Ya, dan dalam hal itu peristiwa Nabi Yusuf handsome comelnya itu ketika dah remaja, dah belia. Tetapi dalam ayat ini isteri Firaun menyatakan dia menjadi qurrata ainin ini ialah ketika baby. Ada orang yang comel waktu baby, ada orang comel waktu dah dewasa. Nak ceritanya Nabi Yusuf dan Nabi Musa ini dua-dua Bani Israel. Dua-duanya di Mesir. 400 tahun sebelum itu sudah berlaku sesuatu di bumi Mesir. Kali ini berulang lagi perkataan dan ini memberi perubahan, padahal Firaun tidak sedar Allah sedang merancang sesuatu. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu perkataan kita ialah hadira. Ya, berjaga-jaga ya, berjaga-jaga. Kita kena ingat bahawa Firaun amat berjaga-jaga dalam kuasa yang ada, tetapi rupa-rupanya beliau gagal khati'in dalam ayat yang ke-8 itu, kerana yang pentingnya adalah hidayah daripada Allah untuk kita membuat keputusan yang baik. Dan bila kita tidak sedar, rupa-rupanya ada perancangan Allah yang lebih mantap, dan ini akan membawa kita kepada babak seterusnya. Tapi kita rehat sebentar. My Quran Time, baca faham aman, insya-Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pandanglah, lihatlah, sebutlah zikrullah, Allahu Akbar. Kebesaran Allah, Tuhan yang Maha Pemurah. Dihantarnya anak yang dicari-cari di segenap negara ataupun negeri Firaun itu untuk dibunuh anak lelaki. Betul. Tiba-tiba di situ dihantarnya. Nabi Berpisah Musa. Seorang ibu dengan anak bertemu kembali. Ya, itulah kepentingan betapa iman penting Ustaz ya. Sebenarnya ada dua orang yang beriman yang melatari kepada Nabi Musa. Subhanallah. Ibunya yang beriman, itu yang tadi bila diminta menyusu buat ya, lepas tu diletakkan dalam bakul buat ya. Dan seorang lagi Asia, isteri Imra'atu Firaun ini adalah insan yang beriman. Jadi ada dua orang ibu. Ibu betul, ibu angkat ya, yang mendidik kepada Nabi Musa. Dan inilah Musa yang kita belajar sebelum ini dalam surah Taha, dalam surah Asy-Syu'ara. Betapa beliau amat suka ataupun kuat bermunajat, bercakap ya, kalimullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana didikannya itu daripada ibu-ibu. Ada dua ibu ya, ibu betul dengan ibu angkat, dua-duanya dengan asas iman. Jadi ini pelajaran penting. Betapa Quran ini meneguhkan iman kita Ustaz ya. Ibu ayah yang ada bersama pada My Quran Time ini, kita baca, faham, dan kemudian kita borak-borak dengan anak kita, kita amalkan, sebenarnya ia memberi kesan kepada anak kita. Dan akhirnya itulah Musa ya. Kalau zaman dahulu namanya Musa, sekarang ini adalah wakil-wakil yang beriman pada Nabi Musa dan terus committed memperjuangkan kebenaran. Jom kita lihat dahulu tajwid hari ini. Betul Ustaz. Terima kasih Al-Fatihah Ustaz Fazrul. Dan tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, ibu-ibu, ayah-ayah, kita nak lihat sekejap slide yang telah disediakan untuk ulang kaji tajwid kita. Kita nak lihat manakah tempat ataupun kalimah yang bila kita sebut tebal, mana yang kita sebut nipis. Mari kita lihat contoh yang kita nak kongsikan, ulang kaji kalimah atau huruf yang dibaca dengan tafkhim, yakni tebal, ataupun tarqiq, yakni nipis. Contohnya dalam halaman yang kita baca hari ini, halaman 386 ayat yang ke-7, antaranya pada kalimah an ardi'i, an ardi'i.
Jadi kita kena tebalkan bacaan bunyi pada huruf ra sukun ataupun ra yang berbaris mati yang kita belajar sebelum ini. Sebelum huruf ra itu baris atas, maka dia bunyi tebal, dia bunyi tebal. Ardi'i, satu. Dan juga pada ayat yang ke-8, pada kalimah faltaqatahu. Jadi dekat mana kena tebal oftat? Huruf yang kita kena tebalkan bila kita menyebut kalimah faltaqatahu, iaitulah huruf qaf. Pertama huruf qaf, dan juga yang kedua huruf ta. Huruf apa? Huruf qaf, huruf ta. Jadi hati-hati, jangan kita bunyi nipis pula bila kita baca tu. Faltakatahu, tipis. Ataupun nipis bunyi tarqiq, tak tepat. Faltakatahu, tipis. Ataupun semua bunyi tebal. Faltaqatahu. Sebab apa? Sebab dia terpengaruh dengan nak tebalkan huruf qaf dengan ta, ta diajak, fa diajak, faltaqa bunyi tebal. Jadi fa dengan ta lembut. Faltaqata, itu baru tebal. Jadi itu antara dua contoh kalimah yang kita ulang kaji pada hari ini untuk kita bezakan bunyi tebal, bunyi nipis. Selamat mencuba, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi ya untuk bacaan. Ya, hari ini suara lain sikit Ustaz ya. Tapi alhamdulillah kita doakan sama lancar. Sebagaimana lancarnya peristiwa Nabi Musa ini nampak macam tak lancar Ustaz ya. Nampak macam tak lancar. Betul. Ada tentera cari baby lelaki nak dibunuh, tapi Allah lancarkan. Disuruhnya menyusu dan juga letak dalam bakul. Kemudian sampai pula tak lancar ni. Jumpa Firaun dengan isteri dia ya. Isterinya pula cakap, bang ambil ni bang, comel kan. Dia mula-mula qurratu ainin li kepadaku, tapi bila cakap pada si Pak On kan, Pak On cakap comel juga. Comel juga katanya. Kan begitu kan dia punya suara dia. Jadi pada waktu ini wala taqtulu, janganlah bunuhnya, asa an yanfa'ana, moga-moga dapat manfaat ataupun jadikan anak angkat. Tetapi mereka tidak sedar bahawa apa yang diujarkan oleh Asiyah ini ya, isteri Firaun ini adalah suatu perkara. Kalau zaman Nabi Yusuf Ustaz ya, bila tengok handsome-nya Nabi Yusuf terpotong jari. Comelnya Nabi Musa terpotong leher Firaun. Ini yang disebut Ustaz sebut tadi ayat yang ke-8 khati'in tu kesalahan ni. Tersalah Membuat keputusan kerana mereka tidak dipimpin oleh wahyu ya. Yang dipimpin siapa? Nabi Musa, Ummi Musa dan juga Imra'atu Fir'aun. Maka kita nak baca ya, kita tadi dah baca sampai ayat 10 Ustaz ya. Tapi kita baca sekali lagi lah ayat 10 ini terus sampai ayat 13. Peristiwa ibu Nabi Musa. Bila dia dah terpisah itu dia farigha. Dia rasa hampa, dia rasa macam trauma pasal ini baby letak kat sungai ni. Baby baru lahir, disayangi 9 bulan ya, letak dekat sungai. Dia rasa kosong, dia rasa trauma, dia rasa hampa. Inkadat ya, jika tidaklah ya, tidak kuat, nescaya ibu Musa ini akan beritahu. Itu dia akan menangis, aku anak aku apa sebagainya kan. Tetapi Allah buat apa? Laula arrabatna ya, iaitu kami teguhkan atas hatinya. Dia ada fuad pada peringkat awal, tapi Allah letak qalbiha pula. Pasal fuad ini adalah tempat hati yang penuh perasaan ya, penuh perasaan yang menyebabkan rasa bimbang dan sebagainya. Tetapi bila Allah teguhkan hati ibu Nabi Musa ya, dengan ketenangan, itu zikir yang Ustaz nasyidkan sebentar tadi. Dengan zikir, ingat pada Allah, hati jadi tenang. Subhanallah. Litakuna minal mu'minin, maka jadilah beliau seorang yang benar-benar beriman. Dan orang yang benar-benar beriman sudah tentu dibalas Allah. Allah akan mengotakan janji untuk ibu Musa, juga untuk kita tuan-tuan, apabila kita sentiasa menenangkan hati kita, mengingat Allah dalam keadaan getir sekarang pelbagai ujian. Ayat 10 terus ayat 13 menyambung kisah Nabi Musa. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah saya kasihi lagi dimuliakan. Kita nak menyambung bacaan kita bermula dari ayat 10 sehingga ayat 13. Jadi barangkali tadi kita tak sempat nak share. Jadi ini sebelum kita baca, kita share, kita sebarkan pada sahabat-sahabat kita yang lain untuk sekurang-kurangnya dapat membaca sama-sama separuh halaman lagi di muka surat 386 ini. Jom kita baca dengan murattal jaharkah, insya-Allah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-13 Ustaz ya. Ayat 10 kita dah baca ya, menjelaskan tentang kisah ibu Musa ya, berada dalam keadaan farigha, iaitu dalam keadaan yang amat-amat hampa, amat-amat rasa bergelora hatinya mengingatkan kepada anaknya. Tetapi apabila Allah teguhkan hatinya dengan iman, maka ibu ini tidak bergelora Ustaz ya, tidaklah ikut perasaan. Dan ini penting untuk kita faham dalam kehidupan kita, si ibu jangan suka ikut perasaan. Ya, pasal bila ibu tidak ikut perasaan negatif ataupun melampau-lampau, kalau gembira sangat, kalau tengok tudung tu kan, kadang-kadang dia rasa sampai tak boleh tidur. Saya pernah jumpa ada orang yang dia kata dia ni suka shopping ya, suka shopping ini yang sampai dia kalau tengok tudung tu suka sangat, dia tak boleh tidur. Besok kena beli. Itu nak menunjukkan betapa fuad itu bergelora. Tetapi iman akan menyebabkan seseorang itu jadi stabil. Kita tak nak kalau sedih melampau-lampau, kalau gembira melampau-lampau, tetapi ditenangkan qalb ataupun hati seorang ibu ini dengan iman. Inilah melatari kepada pendidikan Nabi Musa alaihissalam. Dan kalau kita respon balik kepada ayat 9, kembali balik Ustaz ya. Betul Ustaz. Firaun memanglah degil. Tetapi dia punya permaisurinya ini dia beriman, memberi kesan pada suami. Dalam hidup kita ni kadang-kadang cakap dengan suami tak jalan, dia cakap dengan si isterinya boleh jalan. Itu antara strategi politik yang berlaku, tetapi ianya adalah di bawah kawalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka
Kali ini kita pergi pada ayat yang ke-11, waqalat, kata ibunya li ukhtihi, pada saudara perempuan Nabi Musa, ya, ada kakak, ya, ada yang kata kakak, ada yang kata adik. Satu perkataan saja, qusih, iaitu ikutilah dia. Ikutilah siapa? Baby Musa. Kakaklah, ya, takkanlah lebih lebih kecil daripada Musa. Betul. Tak jadilah kan. Jadi ini baby, jadi ada kakak dia. Maka kata ibunya kepada kakaknya ini, dalam hal ini menjelaskan betapa kakak ni bijak, Ustaz. Subhanallah. Ulama menyatakan kakak ni bijak pasal apa? Mak ni cakap satu perkataan saja, satu dua perkataan ni saja, kakak ni dah tahu dah nak buat apa. Dia tak cakap macam tolong tolong ke dapur ambil air abah. Abah, air apa abah? Air tu pakai gelas besar ke gelas kecil? Panas ke sejuk? Itu anak tak berapa bijak sangat. Kalau anak bijak, tolong ambil air abah, dah tahu dah airnya gelas besar, ya, sejuk ke tak sejuk dah tahu dah. Itu anak yang bijak. Jadi dalam hal ini perkataan pendek qusih ini, sila ikuti, ya, langkah demi langkah ini difahami oleh si kakak. Dan Al-Quran menjelaskan lagi bagaimana peristiwa kebijakan ini dengan fabasurat bihi an junubin. Dia melihat daripada jauh. Kalau tak bijak, dia akan tengok, baby comelnya, dia ikut dekat, memang kena sambarlah kan. Kamu siapa? Kan. Kamu kakak kah? Kan. Habis ditebas oleh tentera Firaun pada waktu itu. Wahum la yash'urun, dan mereka tentera-tentera Firaun pada waktu itu tidak sedar. Ya, banyak kali, ya, kita jumpa tadi perkataan la yashurun pada ayat yang ke-9 sebentar tadi. Kali ini berulang lagi. Nak ceritanya benda yang tak sedar ini sebenarnya adalah susunan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di mana yang si kakak ni pandai pula tengok daripada jauh, ya, dan dia ikut dan akhirnya dapat kenal pasti apakah yang sedang berlaku. Pada ayat yang ke-12, apa lagi perancangan Allah? Allah menegah Allah menegah daripadanya Nabi Musa ini daripada menyusu kepada orang-orang lain. Dah lama dah, Ustaz, ya, dah masuk dalam raga tersebut sampai kepada Pak On, kan, menangis. Allah. Kan, contohnya pada waktu ini nak carilah siapa yang boleh menyusukan, ibu susuan. Cuba Allah tak bagi. Ya, itu susunan Allah. Kalau katakan Nabi Musa senyap saja, selesai cerita. Betul, habis. Betul. Kan? Tetapi ini adalah perancangan Allah mengotakan janji Allah sebagaimana dalam ayat yang ke-7, inna raduhu ilaik, sesungguhnya kami akan kembalikan kepadamu wahai ibu Musa. Maka pada waktu ini faqalat, ya, iaitu kakak Nabi Musa berkata, hal adullukum ala ahli baitin yakfulunah. Perkataan ini mantap. Betul, ya. Mari kita tengok, kita analisis sedikit ayat ini. Di mana bila dah menangis itu tak jumpa, mereka, ya, mungkin bawa keluar istana ke, ya, ataupun kakak Nabi Musa boleh masuk istana, kita tak tahu. Tetapi akhirnya dapat akses, ya, maksudnya kalau mereka bawa keluar dan berjumpa dengan seorang budak. Budak ini kakak Nabi Musa lah. Jadi kakak Nabi Musa kata, nak tak kalau saya tunjukkan kepada ahli baitihi. Kalau katakan ala ahli baitihi, confirm lah ahli keluarganya. Betul. Kau siapa? Kan. Tetapi kalau kali ini dia cakap ala ahli baitin. Okay. Satu keluarga yang boleh mengasuhnya. Betul. Dia tak cakap ahli keluarganya. Ya, mengasuhnya. Jadi nak ceritanya bijaklah kakak dia ni, cara bercakapnya pun menunjukkan bahawa dia bijak, dan dapat kakak bijak ini pun anugerah Allah. Subhanallah. Ya, kalau kakak ni macam lembab sikit ke apa ke, memang kena kataklah si adiknya tadi, dan akhirnya habislah kisah Musa di dalam Al-Quran. Lakum, ya, wahum lahu nasihun, dan dia akan jaga dengan baik. Siap boleh bagi tahu lagi, kan. Jadi apakah yang berlaku? Mereka pun pergi, ya, pergi berjumpa dengan ibu Musa, dan pada waktu itu sebenarnya kalau kita baca ayat 13 sekali lagi, Ustaz, ya, nak menceritakan bagaimana Allah mengotakan janjinya di dunia ini lagi. Di dunia ini nak cerita pada tuan-tuan sekalian bahawa kalau Allah dah janji dalam Quran tentang kalau buat baik dapat perkara baik, bukan sekadar di akhirat, di dunia dah dapat dah. Kita baca sekali lagi ayat 13 sebelum kita tadabbur lebih mendalam ayat ini bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih Ustaz Fazrul. Menarik sungguh, kisah ni, masya-Allah, kehebatan Allah, kepribadian seorang ibu, tawakalnya, kan. Lepas tu dikuatkan hati oleh Allah. Betul. Kebijakan seorang kakak, subhanallah. Jadi ini satu semua kebesaran Allah Subhanahu taala. Jadi kita baca sekali lagi, tuan-tuan dan puan-puan, ayat yang terakhir halaman ini, iaitu ayat yang ke-13.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzana wa ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم. Maka kami kembalikan dia Nabi Musa kepada ibunya agar senang hatinya dan tidak bersedih lagi, dan agar dia mengetahui bahawa janji Allah adalah benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ya, jadi apakah yang berlaku bila sudah pun kakaknya menunjukkan, maka orang istana datang dan kemudian dijemput ibunya pergi ke istana untuk menyusukannya. Inilah faradadnahu ila ummihi, agar apa? Agar tenang hatinya dan jangan bersedih. Ya, janji Allah, Allah kata apa? Walita'lama anna wa'dallahi haqqan, agar dia mengetahui bahawa janji Allah benar. Pelajaran untuk kita apa? Apabila Allah dah berjanji, Allah akan buatlah. Ustaz, ya, kita nak kesihatan, nak kejayaan, kita nak jaga iman kita untuk keluarga kita. Bila kita ada niat dan kita buat mana yang kita mampu, macam tadi tu buat benda macam mustahil kot. Ya, letak baby dalam raga di tengah sungai. Tetapi kalau katakan kita nak belajar Quran, nak tadabbur Quran, nak berjaya dalam hidup, jaga keluarga kita dengan Quran, niat kita kuatkan Ustaz, ya. Doa betul-betul pada Allah, Allah akan menyusun. Salah satunya My Quran Time lah Ustaz. Kita tak dapat bayangkan macam mana Allah susun dengan COVID-19 tu. Tapi akhirnya anna wa'dallahi haqqan walakinna aktharuhum la ya'lamun. Tapi ramai manusia tak tahu. Pada waktu itu ramai yang tak tahu bahawa kakaknya tadi itu adalah kakak Nabi Musa. Kecuali ada 2-3 orang saja yang tahu, mengapa kau ada kat rumah ni? Mengapa kau baik sangat dengan ibu ini? Baru mereka discover kan, berjumpa. Tetapi yang lain tak tahu. Yang penting Musa senyap dan akhirnya dididik dan dewasa. Selepas dewasa apa jadi? Kita saksikan esoklah Ustaz, ya, insya-Allah. Hari ini kita tengok dulu resolusi kita. Kita saksikan. Yang pertama, yakin pertolongan Allah apabila kita menyeru diri dan orang ramai ke arah kebaikan. Nombor 1. Nombor 2, yakin kuasa kasih sayang boleh menyebabkan kalahnya sebuah kezaliman. Ya, itu sebabnya rahmat Allah, kita berkasih sayang penting dimanfaatkan dalam hidup kita. Yang ketiga, yakin janji Allah benar dengan melaksanakan perintahnya, dan bila janji Allah itu dikotakan, cara Allah susun amat hebat. Kita buat apa yang kita perlukan. Kita berdoa Ustaz. Terima kasih Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa mak dan ayah kami ya Allah, ibu ayah mertua kami, muslimin dan muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan Al-Quran teman hidup kami ya Allah. Mudah-mudahan kami bersamanya sehingga ke syurga-Mu nanti ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita Ustaz, ya, untuk kita terus committed dan yakin pada janji Allah dengan kita berpegang, baca, faham dan mengamalkan Al-Quran. Inilah yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran. Sumbangan tuan-tuan adalah untuk kita membina keyakinan dalam masyarakat bahawa sebenarnya janji Allah itu benar dan kita tidak ada pilihan, malah perlu kita committed melaksanakan perintah daripadanya. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada hari ini dan juga pada pagi esok, ya, insya-Allah, dan kita menyambung apa yang berlaku bila Nabi Musa dibina dalam satu sekolah pendidikan di istana Firaun. Adakah dia jadi Firaun ataupun bagaimana? Kita saksikan esok insya-Allah. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.